Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih Marah letakkan kehadiran. Ya, Alfa Zikri, sila letakkan kehadiran kamu sekali. Tuliskan nama dan juga nama sekolah, nama penuh dan nama sekolah kamu. Okay, di ruangan in-call message. Okay, soalan dokumen sedang kamu lihat ni English paper 1. Okay, English paper 1. Okay, Alpha SMK Tun Raha. Okay, awak tak ada dalam grup kan? Jadi saya akan forward dokumen ni. Okay, kan semua student yang habis kita dah belajar. Jadi mulai minggu ni saya mula sentuh syllabus SP. Untuk masa terdekat ni saya belum ada dokumen atau bahan yang spesifik untuk Form 4. Saya akan dapatkan next time. Okay, jadi setakat ni saya ada bahan SPM. Tapi saya tak ada beza pun. Mungkin yang beza sikit lah level dia punya kesusahan je lah, difficulties dia. Kan mungkin yang mana Form 4 mungkin sikit senang lah. Okay, it's a bit easier compared to English. Compared to SPM 1. Okay, tak kisahlah BM ke English ke sejarah ke apa ke. Sejarah tak adalah sejarah sebab ikut chapters. Okay, for chapter subject, bab yang ada chapters macam math, science, sejarah. So memang memerlukan bahan yang ikut Form 4 spesifik lah. But excluded, tidak termasuk untuk for English, both of English and BM. Both of them are not really needed specific based on years. Actually, Form 4 or either Form 4 or Form 5, both of the years can be used as our exercise. Tak ada masalah pun. Okay, welcome Nur Adiba. Okay, so as usual Adiba, please record your attendance, okay, by put your full name and your schools. Make sure kalau siapa tolong bagi tahu untuk dan PM saya personally ya. Okay, kalau tak ada nombor saya, tolong minta dalam grup ni. Jadi saya akan PM bahan kepada awak. Alpha, saya tak ada nombor awak Alpha, jadi I don't know how to I think I'll give to your mom Alpha. Okay, saya akan WhatsApp dokumen ni kepada mak awak. As I got your mom's number kan. Okay, the document that you currently see, okay, I already uploaded in the respective groups. Okay, we have two groups for P2C, group 1 and group 2. So kindly refer and get the document and download it from there. Okay, tolong tengok dalam group tersebut dan dapatkan dokumen di sana. Okay, it is much comfortable for you okay, by refer the document from your device. Okay, the presentation only for reference that as a reference for which part that are currently discussed about. So benda yang saya present ni hanyalah sebagai rujukan untuk bagaimana kita sedang rujuk. But for you to read, okay, for more comfortable,
Kan? Better you use your own device lah. Maksudnya tengok dokumen sendiri dekat kamu punya laptop or your phone or anything. Okay, as you can see, the title itself is a English trial papers. Paper 1, Perlis. This is from Perlis. You can see the title there, Peperiksaan Percuma SN 2021. Okay. Why I'm using this document compared to another kita panggil what we say common exercise book. Okay, kenapa saya tak rujuk kepada common exercise book, maksudnya buku latihan biasa or kita panggil common model paper that sell at the bookstore. Kenapa saya tak guna bahan tersebut? Okay, actually it's not so different, but I'm going to show you the real one that are currently used by the government. Ini adalah bahan yang sebenar yang disediakan oleh kerajaan, which is more accurate, so that you can imagine and you are more well exposed to the real type of question that required and needed by the government for you to understand. Faham tak ni? Maksudnya government nak student tahu soalan macam ni, kena buat soalan macam ni. So based on the government punya benchmark kan. So inilah dia soalan yang apa yang government nak kan. So you are seeing the real one. This is not just something that's just cheap exercise or just random exercise from internet. No, this is the real one. So it is accurate for you to refer for your reference in future. Kan? Betul tak? Okay. So jom kita buat soalan ni. So let's together do the question. I don't want to waste the time. So please find the answer number 1. Okay, number 1. Okay, if you got the answer, please put your suggestion, okay, or let me know by use your microphone, or you may put your suggestion, your thought in the in-call message section. Boleh letak jawapan awak dekat kawasan ruang in-call message. Kalau saya tak perasan, tolong remind saya. Basically, the topic, part 1 is not really different compared to P3 level. Okay, there are 8 questions, same as you guys, same as the P3, and the presentation, the types, we call as the pattern of the question. Okay, the form of the question is not so different. It's kind of okay, bit similar. Tak jauh beza pun berbanding dengan PT3. But I can assure you that the level of course is much harder. Not much harder lah, a bit harder lah. Macam tu kan, tak adalah susah sangat. Actually, you may find the answer easily actually. So we will go through question by question. Okay, we will discuss right after each of the question. Dah dapat jawapan nombor 1, kita terus bincang jawapan dia, then we go to the next question. Okay, we start now. Question number 1. Find the answer for me. Let me know.
Okay, used to help people who need long-term eye care in the rural areas of East Malaysia. Okay, from the report, okay, look at the question carefully. From the report, we know that the used spectacles will be here. The terms of used spectacles, cermin mata yang telah digunakan will be akan apa? So this is something information that you have to find. Okay. Uh, okay. Those who want to change their glass for different reason can donate their unwanted glasses instead of throwing them away. Okay. Ini beritahu pasal ni apa ni? Maksudnya cermin mata yang apa tak digunakan, yang tak mau lagi, sepatutnya dia kata tak kisahlah alasan apa pun, dia nak tukar cermin mata tu pecah ke, dah tak function ke apa kan. Dia kata instead of you throwing them away, okay, sebaliknya daripada kamu buang, better you dermakan. So the donation can be dropped off at the center. Center apa ni? Dia kata ni healthcare charity center. Use glass untuk bantu apa ni, rural areas of East Malaysia. Wow. Apa Malaysia Timur, Malaysia Timur ni Borneo lah kan. West Malaysia, East Malaysia. East Malaysia ni Sabah Sarawak lah. So rural areas. So from the report we know that kita tahu bahawa cermin yang digunakan akan apa? Okay, betul lah. So correct so far. Your suggestion is accurate. Okay, I agree with you. So betul. Used to help people. Okay. Nampak tak students very kita panggil kat sini macam not trick lah, but dia very intrigued. Masih intrigued, so memang agak menarik sebab kat sini they use the words and the terms of donations, but in the answers option they use to help people, untuk membantu. So derma ni sebenarnya related to help people lah, macam tu kan. Macam tu kan. Okay, so nampak tak they change the way to find the answer based on the information. Okay, next question number 2. Thank you. Okay, so virtual career fair. Okay, find out for me, everyone. So anyone, apa jawapan yang betul?
This analysis is very easy. What do you think? Okay, Alpha again. Okay, he suggests the answer is A. Okay, let's see. Based on the advertisement, a person can make a job application. So this is what application. Job application. Permohonan kerja ya. So you can see apply online, going in person, calling up the company. First, the word itself also, the virtual terms also show that this is about the online terms. Virtualnya ada banyak. Yeah. So that also you may register in this address website address. So it clearly shows that you are related to the online apa kita panggil online feed ataupun online kita panggil apa kita panggil kat sini dia punya mekanisme ataupun related information, segala maklumat tentang career fair ni, tentang cari kerja, find your perfect job ni, it's all about in online website address. But the question asks you can make a job application. It's not about register, it's a job application. Okay. And then come here what apply for jobs. So apply for jobs, search. But search also doesn't mean search through websites. It doesn't state it here. But you are searching when you after you register the website. Okay. Register the website and you may use you may serve the virtual career fair, and in that website or in that like a particular event here, you may search the related one. So it directly means search in the website. So you may apply in the website. So this apply online. Yes, that's is A. Yeah. Okay. Thank you. So number three, what is solar energy? Okay. Please read carefully.
The purpose of the test is to inform, describe, advertise. Guys, inform maksudnya memberitahu maklumat, describe menerangkan secara lebih terperinci ya. But the purpose of describe is totally to explain in detail. But inform, you may inform in general. Okay, and advertise, you want to okay. So the difference of inform and advertise: inform, yes, you provide general information. You may provide specific information. Okay, but describe is totally you want to describe in detail. Usually it refers to steps or it refers to the detailed examples. Okay, and advertise more to provide a certain information to attract some the readers, to attract the attention. Okay, advertising kan, periklanan ataupun advertise iklan lah, iklankan. Okay, so totally when we look here, this is not an advertising. Memang tak nampak pun any catchy word or any related word that you may totally identify, easily spot the word that related to advertisement. Boleh nampak perkataan-perkataan yang berkaitan dengan periklanan. Memang nampak. But we cannot find any in this kind of information. So what is solar energy? Okay, the catchy word is what is solar energy. It is totally about like information. You want to provide an answer for that question. So I think the answer is informed, not described. So solar energy is energy provided by the sun, blah blah blah. Perhaps if the answer if B, if you want to choose describe, menerangkan lebih terperinci, perhaps the point are more than this one. Mungkin lagi panjang kan maksudnya. Maybe they will provide how to this one, what is the effect, what is the benefit. So that several things like that it will be in detail. So sudah akan beritahu jenis-jenis solar, kebaikan solar, keburukan solar energy. Okay, cara untuk menggunakan barang-barang yang untuk mengawal jumlah solar energy. Kan, okay, pihak yang terlibat dengan solar energy kat bumi ni ke, macam tu kan. So dia touching a wide and a variety things related to solar energy. That's describing. Okay, tapi kat sini nampak lebih kepada what is solar, what, not who, not how, not why, not when or where. Tak ada kan, only what. Okay? So it's more like inform. Okay, so yes, actually the answer is A, inform. Okay. So number 4. Okay, we got suggestion here. C. Council, council. Okay, council means that is council. Okay, so they are apa?
responsible and they are obliged to this kind of situation. Mereka bertanggungjawab untuk menguruskan benda ni lah. They are the authorities. So when we say about authorities party, authorities side, okay, the authorities, pihak berkuasa, pihak lembaga, they one we refer to actually. Mereka lah pihak yang kita rujuk. Pihak berwajib, pihak berwajib. Not certainly pihak berkuasa means police not certainly tak semestinya Okay, so suggesting to count press is concern. The concern, so only has his concern. Yeah, I think yes, this is a very concern formation of letter. Yeah, terdapat ini kebimbangan, kerisauan, aduan actually. Okay, this is like misalnya, what is the concern? So, thought B is totally wrong. Is it really no? Totally not. Okay. So wrong, For children, no, it's not. Next, number 5. Gene, 99% is perspiration. Okay. A, to be successful, okay, B, to achieve something intelligence. Intelligence and hard work are important for success. Okay, I think there's a real meaning behind the percent allocation. Kenapa dia memberi peruntukan 1% only and another 1% and it's a total cliche. You can see the difference and kita boleh panggil apa, the perbandingan, comparison is totally obvious. 1 dengan 99, okay, when you 100%, 10 to 90, 20 to 80, 30 to 70, 40 to 60, or 50-50. Okay, they are not really, they are common comparison, but 199 is totally means that there are something to stress, or being stressed, or being highlight there. Maksudnya kenapa satu advertisement in the media, especially advertisement, korang iklan ini memang nampak 99% membunuh dia, bla bla bla. Contohnya kan, top, TOP top, kira of the clothes, contohnya. 100%, so it's really stressed out then. Okay, to show the difference kan. Okay, so here, dan kita nampak kat 99% ni perspiration. So perspiration is actually another term to show the opposite of inspiration. Inspirasi maksudnya tentang ilham, something that given to someone. That not everyone get the same thing. Everyone has their own inspiration. Setiap orang mendapat ilham yang berbeza sendiri.
That's we call genius of talent. Kan, seorang yang masing-masing, that's also called label as genius and talent. We call them, we label them as a talent, bakat tersendiri, terlihat tersendiri. Or another term is easy to understand, is genius. Everyone has their own genius sebenarnya. Okay. But usually genius is the term used for intelligence. Banyakkan genius ni merujuk kepada intelligence lah, atau IQ intelligence. Kebolehan IQ kan. So kat sini kita nampak nampak sebenarnya dia kata 1% sebenarnya genius ni. Okay. Dan nama ni membantu kamu sebenarnya. Kalau kamu kenal siapa Thomas Edison ni, dia lah yang mencipta, I think Mentor lah. I think of the light, Mentor lampu. I think he is one. Dia berjaya mencipta panel floor tu, yang arus elektrik yang wayar bergulung-gulung tu, yang boleh menghasilkan cahaya. I think he is the okay. Kalau mencipta elektrik, Tesla. Tesla. Kamu jangan salah faham, bukan je Tesla, kereta Tesla tu. Okay, sebab tu kereta Tesla tu diberi nama Tesla. Sebab dia kereta elektrik. Sebab because of the person who create the electricity is a Tesla. It's a Russian person, nama Tesla. Okay. So Thomas Edison considered as a genius person. Sebab dia adalah orang yang berjaya mencipta cahaya menggunakan arus elektrik, kan? Yang mana kita malam-malam sekarang, now everyone use the same light. Siapa ciptaan dia lah, Thomas Edison. So bila kita kenal orang ni, we know that this is about a genius person. Successful, that's why the answer is A. Is it? Let me check. Sorry. No, the answer is not A. It's about successful. So when we talk about successful, okay, we talk about success. We can see there are two answers here. Successful and success. Okay, just now our friend suggest what answer? Ada tak? Okay, Alpha kata nombor 5E. Okay, let me stop present here. Kita tengok dulu apa benda. So, what is perspiration mean actually? So I've Googled, so you can see this is the Google version. Okay, I just text just now so that you may see the meaning of perspiration directly from the Google. Okay, I think you are seeing it right now. Okay, that's perspiration. Is it the same word? Yes, perspiration. Is it same? Yes, same spelling. Perspiration. Okay, the process of sweat. Okay, exercise causes here. So we can see the similar word: sweat, moisture, dampness, wetness, lather, sweating. What else? Hydrosis. Okay. Apa lagi sebenarnya perspiration? How to use perspiration sentence? Tengok sini Saya sengaja buat benda ni secara detail supaya next time you may use the same method. Okay. No, she wiped the perspiration from the forehead. Okay. Okay, I think we found a good sentence here. Okay. This one, Okay. Read the sentence. Okay. But those who want to hear the doors working will be able to gauge how to communicate. Okay. Tak apalah dah faham sedikit kalau saya terangkan panjang-panjang lebar. Tapi nak beritahu bahawa combination ayat sini bagaimana
perspiration. Perspiration. Uh, inspirasi, ada kerja keras. Ada usaha. Ada titik peluh. Buat kerja ke, titik peluh petani panggil kan. Sebutir beras ibarat setitik peluh petani. Sawah contohnya kan. Okay. That's we call as a perspiration. The situation that people are working harder. Okay. Kita panggil rembesan. Okay. Okay. The dispatch of the sweat. Sweat. Okay. Okay. Itu kan. Okay. The discharge. Okay. Pengeluaran itu. So it's refer to the hard work lah kan. Perspiration. Okay. Literally means peluh lah, tapi the identical meaning also means hard work ataupun effort. Okay. So you see that. Kalau kan, okay, saya stop sharing here. Kita back to the question. So I hope you guys understand what's the meaning of inspiration. Okay. So welcome Rahman, welcome Abdul Razak. Arshad. Abdul Razak is your father's name. Arshad and Rahman. Okay, continue. Our regular students. Okay. So today we are, as I said last week, we are already enter the SPM or Form 4 level. Okay. So currently we are discussing the English paper. Paper 1 and part 1. Okay, not so different, kind of similar with literature level, but we currently discussing the depth of the question. Okay, kita boleh tengok betapa persoalan kali ini lebih agak macam lah berbanding ketiga. Secara jujur as an adult, sebagai orang dewasa, okay, that maybe I have a bit more experience than you guys, maybe, but intelligence not really, you cannot say, because intelligence cannot be measured by age, okay, tak semesti saya tua saya pandai, okay, but in terms of experience, perhaps, mungkin So based on my experience, the level of predictive question of this part 1, soalan part 1 ni, untuk predictive it is quite easier compared to Form 4 and Form 5. So I would like to emphasize this thing. So maksudnya korang tak boleh pandang rendah, you cannot take light, okay, ataupun take for granted ABC je. Tak jauh beza macam Form 3. No so that's why I'm having a very detailed discussion here. Okay. So this is the document. Okay, please get the document. Okay, I already shared and uploaded in the group, respective group. Please get the document from there. So currently we are at number 5. Okay, the answer is actually C. And just now, one of our friends suggests A. He suggests so terima kasih sudah mencuba. So to be truthful, okay, pada mulanya saya pun setuju dengan jawapan A. Okay, honestly, I think yes. Because we can see the percentage is compared. Dia buat pembandingan dari segi percentage. Dan nampak tegang-tegang. Okay. Okay, apa itu genius? Genius adalah orang yang berusaha betul-betul dengan mendapat satu sedikit ilham dan dia berusaha berpayah-payah. Okay, so rasanya nak berjaya kenalah work hard. Kan? Tapi sebenarnya jawapan A ni not really accurate in terms of overall meaning. Yes, walaupun betul genius ni, orang yang genius macam Thomas Edison, dia berjaya. Okay, he managed to create a very interesting invention, which is a light bulb, cahaya. Okay, means that dia dah berjaya lah. He succeed. He's a successful person. Everyone thought he's a genius, but he said genius not only about intelligence, it's also about perspiration, kerja keras. So maksudnya nak kata sebenarnya kejayaan datang daripada bukan sahaja intelligence, tapi datang daripada hard work. Both of them must be together. Kalau hard work hard tapi tak ada intelligence ataupun tak ada research tadi, mungkin sukar nak berjaya. So it must become together. Macam tu. So
Answer C is more accurate. Okay, number 5. Oh. Okay, let's go for number 6. Okay. Korang nampak soalan pasal cakapan. Sini kan. Okay, student yang baru masuk, FYI for information, okay, I'm using a real question paper so that you may expose and look the level of the true colours of SPM paper ataupun the true expectation, okay, that allocated by the government and the lembaga keperiksaan, the exam council. Kamu nampak inilah standard yang dikehendaki ataupun English soalan standard. So I hope this will be a good reference for you in future. So let's continue for number 6. According to the pie chart, okay, pie chart. So number 6, find the answer please. Ui, terus dapat Arsyad nombor 6. Laju chat. Oh lama. Okay. The most serious issue is pollution and climate change. Lah. Betul lah. Tak ada susah mana pun. Okay, kita lihat setiap the proportion of each of the category, pecahan pada setiap kategori ni lah. Saya soalan tanya apa? Okay, we have to choose which one is the most accurate one. Betul lah. Okay, overpopulation and deforestation are estimated as a loss of biodiversity. Okay, deforestation, overpopulation sama dengan loss of biodiversity. No. 15 and 13. Okay, not similar, tak sama. Okay, so equally serious issue. Global warming. Salah juga. Okay. Yes, the answer is A. Yeah. Yes, number 6. Okay, next. Number 7. Yes, any suggestion for number 7? Oh, yeah, Arsyad dah suggest tadi. Yeah, kadang-kadang saya tak perasan, I'm not aware. So please let me know if you suggest already. Okay. You may turn on your mic stating your answer. So I will check the income message. Okay, so donating money, you can help the doctors on the road, the local road by. Okay, bantu bagi duit lah. Donating money, is it? I'm not sure, so let's check. Giving advice, providing shelter, which one? Doctors of the world has 30 years history of outstanding medical and humanitarian service. We need your help. Send your contribution. Outstanding medical and humanitarian service. Perubatan dan kemanusiaan lah, kan? Membantu manusia lah. Kami perlukan anda.
Send your contribution. Yes. Adakah kita sebagai orang awam nak bagi nasihat atau nak bagi perlindungan? Yes. I think the most extreme one is donating money lah. Betul lah. Kan? So actually this advertisement is publicly announced and sharing, okay, through the public, kan, ataupun through the community. So orang share kepada orang awam, kan. Jadi share kepada orang awam, masyarakat. So biasanya masyarakat bantu sesebuah gerakan dari apa? Inilah derma, kan. Takkan orang awam biasa-biasa tak bagi nasihat pada doktor, kan. Okay. Usually mereka yang menjalankan kerja-kerja perubatan dan kemanusiaan, bantu macam-macam, kan. So we support them by providing or donating money so that they may continue their job as usual. Okay, yes. Number 7 is B. Next, number 8. Next one for multiple choice question. Yes, we are. Okay, Batisha also here. Okay. Okay, welcome Batisha. Okay, for students, for those among you still haven't registered yet your attendance, please kindly do so. Okay, tuliskan kehadiran kamu, nama penuh, nama sekolah. Okay, tulis dua-dua wajib. Okay. Untuk rekod kehadiran pelajar. So, Alpha suggest number 8 should be B. Ball. B, ball. Visitors will be able to all bowl except. Okay. See how fruits are fresh. Okay. Yes, so number 8 we have that. Taste the fruit at the various stalls. Okay. Bring their own homegrown fruits to sell. Homegrown fruits to sell. Okay. So I think number C is. You said that sell. But if you look carefully in the sentence, bawa buah sendiri kat rumah, lepas tu bukan mereka tolong jual, mereka akan jadikan sebagai jus. Macam tu, kan. So I think this is very interesting. Kita bawa lah buah apa-apa, dia akan jadikan jus. Wow. Dari orang rasa kalau saya buat durian, boleh tak orang jadikan jus durian? Okay. Be relevant lah. Awak nak kompres perah jus daripada buah durian macam mana, kan? Okay. Be relevant, kan? Be rational. Semua orang boleh fikir benda tu. Okay. So kat sini juice for them, not sell. How about we look at A and B? See how fruits are pressed. Yes. So it stated the papayas, guavas, and bananas and star fruits, all of them are pressed. Press ni tekan macam tekan putar apa. Maksudnya diperah. Diperah segala inti dan dia punya air cair tu dia kena sebagai jus. Itulah. So taste the fruits at the various stall. Ada ke? I think ada kat sini. Taste the fruits. Okay, so yes. I think taste the fruit at the various stall ada tulis ni,
Okay, so place the fruits at the various stall. Ni ada ni. Will be time your bus at the tea room. Okay, tu dapat dia. So accept is number C lah. 8 is C. Yes. Okay. This one, part 2. Ini pun boleh tahan dengan soalan ni. Okay, notes. I think last time, grammatical part is about you have to change the underline word. The grammatical error is there already underlined and you have to change into the correct one. Itu adalah traditional type which is during for form 3. Kan? Untuk PT3 memang soalan grammar ditanyakan sebegitu rupa. I think everyone knew about it. Kan? Okay. But for for SPM, okay, ini dia. Ini adalah soalan berkaitan dengan grammar. You look here. Yes. You see? Become, became, becoming, have, becoming, blah, 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 blah. You see that? Okay. Okay. But some of the sentences are related to the grammar. It's much more about the meaning or the purpose of the vocab itself. Maksudnya, ada perkataan yang kamu kena pilih disebabkan kegunaan perkataan tersebut, disebabkan maksud tu ataupun maksud ayat tersebut. So, but basically, most of the from how many questions here? 9 to 18. We have 10 questions actually. Yes. 9 to 9. Yes, 10 questions. So ada 10 soalan kat sini Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yes. 10 empty spaces that you have to fill up this or which one is more accurate. And this one will be other one, of course, because you have to choose. Surely confusion is common. Bila kamu boleh keliru dengan sangat mudah dan ia perkara normal. So di sinilah bermulanya ujian how to test your grammar skill, your grammar preparation, your grammar understanding in the function, in the sentence, in the context of different context in one one topic. Okay, di sini dia akan uji awak punya kefahaman. But last time I discussed with my form 5 students who are finished and settled everything with their past question. And they said some of the teachers made analyzation. Ada student kat sekolah, cikgu orang buat analisis setiap negeri. Untuk question, untuk ni lah English kan, untuk paper 1 itu kan. So paper 1, the student shared with me, okay, she told me that some states provide a difficult topic and difficult understanding and also difficult to find the answer. There are not so many grammar things error, but it's much more about the function of sentence, okay, the understanding of sentence. So that I think that stage decide to create this part 2 as the harder one. Bukan ada negeri sengaja buat sebagian susah. So student, orang kena bersedia. Part 2 ni, paper 1, part 2, bukan semua susah dan bukan semua senang. It is random, they are randomly created. The Pro Max one, SPM Pro Max, they will get the easier one. Of course, tahun pertama kan? Okay. Hopefully lah kan? Okay, jom. Kita buat ni, I don't want to waste time. So 9, 10, okay, I think better we go through each of the question or we need, I think better you guys find all of the answers at once, at all. Okay, carilah jawapan kalau rasa betul. Kita ambil number 90. Okay, after several minutes, I go down with you and all the answers. Okay, students, 9:30. Our class will be finished by 10. So nampak tak, perbincangan Pak Umar saja dah makan sejam. This also happened to another teacher, English teacher, Cikgu Rahman. For I think
Last time we involved with the PD3 and SPG as well. Okay, he also used the 8 question to discuss in almost 1 hour because he analyzed so that you may memorize. That's the rhythm. Dia buat analisis supaya pelajar boleh ingat. Okay. Okay, supaya dia kadang dia berbincangan macam saya buat juga kan. Okay. Okay, students. So start now. Try and figure out number 9 to number 18. What are the answers? You may ask me any of the words in this Google, in this text that you not really understand. Kalau malas sangat nak Google ataupun lain tak okay, boleh tanya saya maksud sentence atau words. Ayat dia secara sepenuhnya apa ke apa. Okay, so itu. So be careful, reading. Okay, make your decide your choice lah. Kat sini kan ada banyak pilihan. Which one is the most accurate one? Okay. Ambil masa awak untuk baca soalan dan jawab.
students, okay, I know you are currently still in the process of searching on the answer for number 10, 11, 12, and so on. Okay, keep on, teruskan. Okay. If there any words you don't understand, you may ask me in the call message. Okay, tanya saya apa-apa. And one more thing, satu lagi, number 9 tu kalau tak tahu, if you don't know the number 9, just skip it. Because number 9 is very tricky. Not really tricky lah. Number 9 is something is very, I think, it's one of the part of grammar that students understand, not really, not really, exposed well exposed kat situ not really experienced at all. Okay, jadi nama itu jadi tak tahu jadi teka je okay. Nombor 11 okay. For your information, number 18. This is moreover, not H. This is M. This is M. Pak Jack, kabel ni. Kau nak nampak Syed? Kau ada tema jawapan. Laju tu buat. Number 13, actually you have to really Google the meaning. If you're not really sure, number 13, okay, especially the word of mishaps. Apa dia, Man? Okay. Arashad, kita biar kawan-kawan awak cari pada orang dulu, Okay, number 14 as well, you have to find the meaning, BM dah je ke? Ha? Sebab saya BM. BM? Tak percaya BM ke? Belum. Minggu lepas saya ada briefing orang BM. Minggu ni saya masuk English pula. Kita buat English. Nak masuk BM ke? Boleh masuk BM. Kita habiskan part 2 ni. Mesti kita masuk BM. Boleh. Kau bosan ke buat English kan? Okay. Kita tengok apa. 9B, 10B. Okay, saya semak answer scheme. Saya tengok skema jawapan dia. Okay, Aisyad kata 9B. 9B Aisyad. Okay, Alpha pula bagi 9A. 10
Okay, we got two version of answer. Thank you, Arshad and Alpha. Thank you very much. Okay, let me provide the real answer. I'll type in the answer in the conversation. Everyone refer that. So number 9 is D. Okay. And number 9 D. Number 10 B. Number C. Number 12 C. Number 13 A. Number 14 D. B. Number C. C. Number 17 donkey. Number 18, the last one is donkey as well. Okay, this is answer scheme. Okay, check. Okay, so we're going to enter question. Kita akan buat BM lepas ni. So the discussion of this part tu we will skip. Korang dapatkan skema jawapan ni. Okay, tanda semua. So next week, okay, I'll put here. So next week is 14. So next week 21. 21 February. Okay. Discuss the answer. Okay, itu. Okay, kita akan bincang next week in February. Okay, so that's all for English. So let's go, we touch the BM. Kita akan masuk BM, Pak. Okay, BM nak kertas trial last week saya tak masuk kertas trial. Ya betul, saya tak. Tengok yang ambil kertas benar trial.
Okay, students, saya sedang upload soalan dalam grup WhatsApp korang. Dia tengah air masa sekejap. Sekejap saya sedang masuk. Dah cikgu dah. Saya sedang nak buka ni. Ni Selangor punya. Ini kertas dulu ingat BM dengan English kita ada 4 kertas. Kertas 3 ujian bertutur, kertas 4 ujian mendengar. Itu kita tengok lain kali. Yang standard kertas 1, kertas 2 lah. Sama macam PT3. Satu kertas karangan, satu lagi bukan karangan. Okay. Yang ini kertas 2 ni adalah kertas yang bukan karangan. Saya rimas sekali lagi untuk makluman korang. BM adalah satu-satunya subjek yang pelik sebab kertas 2 dia adalah kertas bukan karangan. Kertas 1 yang karangan. Okay, subjek lain tak So, jom kita tengok. Oh, macam tu. So, ni korang pun nampak benda sama Okay. Okay. So, 3 kata nama terbitan. Okay. Untuk makluman, kata nama terbitan ialah kata nama. Okay. Ini yang saya ada cakap minggu lepas tu. Okay. Kita belajar kata terbitan ialah kata imbuhan. Siapa tak tahu, terbitan ni bermaksud imbuhan. Standard lah kita nak cari perkataan imbuhan macam ni. Okay. Kan? Standard lah tu kan? Okay. Tapi sekarang ni, dia nak kata nama. Maksudnya, tak kisahlah macam lihat. Lihat tu kata kerja. Tapi disebabkan kita tambah kelihatan. So, kelihatan tu dah jadi kata nama. Okay, macam penglihatan dah menjadi kata nama. So, maksudnya, bila ditambah imbuhan, dia berubah menjadi kata macam guna. Okay, kegunaan adalah kata nama. So, bila dia tambah imbuhan menjadi kata nama, so itulah dipanggil kata nama terbitan. Okay, tentu. Okay. So, korang cari lah, cepat. Lepas tu, dia nak markah Okay, dia nak cari 3. So, 3 markah kat sini, 3 markah. Lagi 3 markah, setiap satu perkataan tu, korang buat ayat. Jadi, biasanya dalam petikan ni, korang akan jumpa lebih daripada 3. Jadi, pilihlah perkataan yang senang korang nak buat ayat. Korang akan tanda banyak, tapi nak buat ayat tu pilih yang senang. Okay? Nanti saya akan bagi tips macam mana nak buat ayat. Okay? Pilih dulu. Tulis perkataan tu yang korang jumpa kat dalam income message. Okey, mempunyai, kalau kamu perasan, memiliki. Okey, untuk makluman pelajar, hampir ke semua, bukan ke semua, saya rasa memang, semua perkataan yang imbuhan bermula dengan me, bila kita jumpa imbuhan me, so automatik dia adalah kata kerja. Tak kisahlah ada me ke, man ke, mem ke, meng ke. Okay? Dia adalah kata kerja. Cuba. Untuk makluman korang, berbeza ialah kata adjektif.
Sebab dia bermaksud difference. Berbeza. Apa yang berbeza? Pandangan. Sifat pandangan tu dah berbeza. Tapi kalau beza sahaja, kata nama. Beza lelaki dan perempuan. Beza tu kata nama. Itu contoh je berubah. Saya bagi clue Ni, peperiksaan. Betul. Peperiksaan adalah kata nama. Exam. Okey, Alfa jumpa kecemerlangan. Kecemerlangan betul, kemampuan betul, kepimpinan betul, perbezaan betul, pengangguran betul. Okey, betul Alfa? Alfa jumpa 5. Okey lagi? Siapa nak tambah? So, kita tanda perkataan Alfa Alfa tanda, Alfa jumpa tadi apa? Kecemerlangan, pengangguran, kepimpinan. Okey, lagi dia kata perbezaan. Mana tadi? Okey, gambaran. Gambaran betul apa? Kemampuan meningkat. Okey. Meningkat so kata kerja. Dia kata kerja terbitan. Peningkatan? Apa dia? Tu kumpulan, tak nampak kumpulan? Ini saya jumpa kumpulan. Dari kemahiran Alfa jumpa kemahiran. Okey, Alfa jumpa kemahiran juga. Okey. Ni keutamaan. Utama kata kerja. Utama kata adjektif. Tapi tambah keutamaan dia jadi kata nama. Tu pandangan kata nama. Ada lagi tak? Berkaitan. Berkaitan apa kah? Sekejap. Berkaitan. Melibatkan, berkaitan. Berkaitan ni kata kerja saya rasa. Ini juga berkaitan. Pihak yang berkaitan. Pihak yang terlibat. Pihak yang berkaitan. Individu yang berkaitan. Perkara yang berkaitan tersebut berkaitan. Saya rasa macam kata kerja lah berkaitan ni. Bukan lah. Ataupun kata adjektif. Berkaitan bukan Berkomunikasi kata kerja. Walaupun dia mula dengan kan? Bukan tapi bila masuk berkomunikasi, kita cuba untuk berkomunikasi. Melakukan komunikasi tersebut. So, kata kerja. So, kata kerja juga tambah boleh menjadi kata kerja. Tapi berbeza jadi kata adjektif. So, ni bila tambah dengan kataan, bertentu adjektif. Bila kata kerja. So, kat sini kita kena faham maksud sini. Para pelajar. Tapi setakat ni saya perasan dia katanya senang kata nama. Memang nampaklah paling banyak kata nama sebenarnya paling senang Kalau kita tanya kata kerja terbitan banyak mempunyai, memberikan, menyelesaikan, itu kata kerja, menyebabkan, meningkat. Okey. Saya baru perasan. Meningkat bukannya kata kerja. Meningkatlah kata adjektif. Kalau meningkatkan kata kerja. Meningkat maksudnya dalam bahasanya apa? Paras air meningkat. Okay? Dia adalah sifat. Sifat kepada paras air itu dah meningkat. Dia jadi adjektif situ. Okey. Okey lah. Tak apalah, tak payah fikir yang detail. Sebenarnya soalan satu ni senang je. Susah, dia katanya senang. InsyaAllah. Kalau korang kena banyak jumpa soalan, kena banyak berlatih je. Itu je. Yang paling penting, buat ayat jangan seimbang kari. Maksud saya ialah, jangan fikir lama-lama nak buat ayat tu.
Korang kadang student buat ayat beri je, padahal senang cara. Ni tips nak buat ayat ni, jom. Okay, kalau saya perasan kan, korang ada banyak perkataan kan? Okay. Okay. Pilih perkataan yang paling familiar yang korang selalu guna dalam kehidupan korang seharian. Peperiksaan. Okay, so kita buat ayat. Okay. Okay. Para pelajar, okay, sudah tamat. Okay, sekarang saya dah buat saya akan basic ayat dalam BM mesti ada subjek predikat. Dalam predikat ni sekurang-kurangnya jangan pendek. Maksud pendek kenapa? Ali sudah makan. Sudah makan tu predikat. Pendek sangat, mengarut dah. Kalau dia sekejap Okay. Ada gangguan tadi. Ali sudah makan, pendek. Ali sudah makan pada tengah hari tadi. Biarlah ada pelengkap. Macam tu kan. Okay. Para pelajar sudah tamat peperiksaan akhir tahun. Tak sedap lagi, para pelajar sekolah kami. Macam tu kan. Dah. Kau tak payah nak beria sangat buat ayat kan. Dah cantik lah ayat ni. Okay. Nombor 1 Okay. Kita tengok nombor 2. Apa ayat nombor 2? Siapa nak buat ayat boleh try. Tulis kat situ. Saya tengok kejap. Dia punya soalan? Oh, graduan. Okay. Kemahiran betul lah. Tadi Bahasa Isya saya dah tanda dah. Soalan. Ni apa ni? Kemudian, sorry sekejap. Ni. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih. So, dalam exam korang nanti, korang tulis kat sini nanti kan. Nombor 1, korang tulis kat sini peperiksaan. Bawah tu korang buat ayat. Okay, so jarak, okay, nombor 2. Tulis kemahiran. Sebab ada buat ayat. Okay, setiap individu mempunyai kemahiran yang berbeza. Okay, walaupun susah kan. Setiap individu mempunyai kemahiran yang berbeza. Seperti susah pula. Okay. Kemahiran. Kemahiran biasa. Okay. Bagi pelajar yang tidak cemerlang dalam peperiksaan, mereka boleh memilih sekolah boleh memilih sekolah vocational yang fokus kepada kemahiran. Macam tu. Korang pun tahu kan masuk KV. Korang pun tak okey boleh masuk KV kan. Okay. College vocational memberi peluang kepada pelajar yang mahir dalam bidang kemahiran untuk melanjutkan pelajaran. Macam tu. Boleh juga. Okey. Macam tu kan. Betul. Ingat korang bila nak buat ayat, pilih perkataan yang familiar, pilih ayat situasi yang korang dah biasa. Jangan nak sembang kali sangat tu saya. Tak payah nak ayat majmuk sangat, nak ayat mubasti. Sebab ada hanya satu markah saja. Okay. Anda kata korang lost track, tak ingat kan, tak tahu nak buat apa, tinggalkan sikit. Buat ayat nombor 2, buat ayat nombor 3. Lepas tu baru pergi soalan seterusnya. Okay, terus. Ini korang nampak dah markah. Okay, saya nak beritahu korang. Betapa peliknya SPM KSSM untuk makluman korang. Kalau soalan nombor 1 ni, dia kadang-kadang 6, kadang-kadang 8. Okay. Soalan nombor 2 ni 6 markah kan? Jadi standard 6 markah. Soalan nombor 3, kau nampak 11 kan? Kau nampak di sini 11 kan? Kadang-kadang dia jadi apa tau? Kadang-kadang jadi 9. Okay. Kadang-kadang dia jadi 13. Okay. Korang nampak soalan 3 ni satu rangkap kan? Kadang-kadang soalan 3 ni dia pecah 2. Dia pecah bahan 1, ada 1 petikan. So bahan 1 kamu kena cari 6 kesalahan. Okay, nanti
Dah habis soalan tu, dia pergi bahan 2, petikan lain, cari lagi 5 kesalahan. Ada juga style macam ni. Saya rasa ini paling pelik di SSM di syllabus untuk format SPM sebab markah bahagian A ni tak menentu. Bahagian A ni sahaja. Bahagian B, bahagian C semua sama. Baca kerumusan 30, bahagian B petikan berapa, 10 markah, saya tak ingat. Bahagian B pun ada berubah sikit lah. Kita tengok dia. Okay. Bahasa Melayu standard ni pun boleh berubah. Ini kalau tak 6, kadang-kadang tak silap saya dia boleh jadi 7. Tak silap saya. Tapi setakat ni trial dia semua 6. Trial semua negeri buat 6. Dan majority student saya tengok diorang dapat apa tau? Dapat 5. 5/6. Apa petanda kat sini? Petandanya soalan 4 ni adalah soalan yang tak susah. Maksudnya, saya tengok ada student dapat limit, ada student dapat 4. Dapat 4 So maksudnya tak... 4 ni cikgu. Dia minta apa sebenarnya? Okay, jom. Lepas kita briefing ni, kita tamat kelas Okay, minggu depan kita buat soalan nombor 2 ni, kita buat nombor 3 ni. Nombor 3 ni tak susah kan? Okay, nombor 4. Okay, nombor 4 ni, kalau korang tak tahu, korang saya zoom saya zoom. Kalau korang baca kan, ada pun akan nak semana tidur, bla bla, terus sudah terhunus, selalu ia bangun melompat menekan tanda perkara sehari terus ulangannya. Maka lah sebab korang kata, mati engkau olehku. Kalau korang tengok dia kata bahasa Melayu klasik. Petikan ni adalah bahasa Melayu klasik. Datang dari mana? Datang daripada buku Komsas. Ini tajuk dia. Korang masa form 4 nanti, korang akan dapat buku Komsas macam biasa kan. So, buku Komsas form 4, ini form 4 punya. Yang ini form 4 punya. Form 4 ya, form 4. Kalau form 5, tajuk dia Sejadah Rindu. Apa dia? Kalau form 5, tajuknya ialah Sejadah Rindu. Ini buku Komsas yang dalam dia ada syair, cerpen, ada drama, ada sajak, ada gurinda, macam itulah. Tapi dalam banyak-banyak cerita ataupun teks dalam Komsas korang, ada satu tajuk dia ditulis ni. Dia tulis prosa tradisional. Dan dalam form 4 hanya ada satu sahaja. Dalam form 5 pun ada satu sahaja. So, salah satu akan dipilih untuk diletak kat sini. Kalau korang tengok tajuk kepimpinan tadi, ini tajuk dalam teks form 4. So, kalau teks form 5, tajuk dia burung terbang dipipiskan nadi. Itu pun tajuk dia adalah sebuah peribahasa macam tu. So, itu tak. Sekarang ni, memang petikan prosa tradisional ni, dia adalah klasik. Dia menggunakan bahasa klasik. Yang mana korang dah belajar sejak form 1. Yang mana apa? Dia sebuah epik, dia sebuah hikayat, dia sebuah legenda, cerita-cerita zaman dulu yang memang tak logik dan benda tu adalah benda-benda ayat-ayat lebih kepada imajinasi ataupun fiction. Fiction, rekaan macam tu. Tapi tak silap saya kebanyakan dia rekaan lah. Kadang dia ambil daripada kisah sebenar, dia buat adaptasi. Macam kalau kita tengok dalam movie, diorang buat apa? Diorang buat parodi. Macam parodi. Zaman dulu dah ada parodi sebenarnya. So inilah dia cerita dia. So dia ambil sedikit petikan je. Dalam sebelum ni, dalam buku latihan panjang tau, tapi rupa dah masuk trial, pendek je. Tak susah. Yang pentingnya kat sini, korang baca sini, korang kena tulis semula belakang. Tapi guna BM biasa. Yang paling penting, korang boleh ubahlah macam mana pun, tapi selagi maksud asal dia tak berubah, korang akan dapat markah. Itu yang best tu. Jadi jangan risau. Saya tanya awak, dalam BM sekarang ada tak guna ada pun? Mana ada pun? Dan nanti saya akan pergi spesifik dekat tajuk nombor 4 ni.
ada banyak tips. Apa perkataan-perkataan yang kena remove? Contohnya, perkataan yang kita boleh remove ialah pun. Okay, maka. Okay, apa lagi? Lah. Tapi ikut kesesuaian lah. Ada perkataan yang benda tu kena kekal, yang kau jangan buang pula kan. Kalau buang dia lain pula maksud dia. Okay. Kena ejaz kan? Okay. Okay. Lepas tu macam ni. Akanlah semana tidur itu. Kan ayat tu tengah terbalik tu. Okay. Kita buatlah ayat. Okay. Ketika lah semana sedang tidur, kerisnya sudah terhunus. Macam tu. Yang penting kau faham kan. Lebih kurang macam tu kan. Okay. Lalu ia. Takkan ia. Mesti dah dia kan. Okay. So tukarlah ia jadi dia. Okay. Macam tu. Okay. Lalu dia bangun melompat. Okay. Dan menikam dan dia tak ada sari. Okay. Terus ke belakangnya. Macam tu. Kalau rasa macam tak bertukar, maintain. Dan kebanyakan saya tengok skema-skema jawapan trial, memang diorang tak ada benda yang rasa boleh faham. Tak jauh beza dengan bahasa Melayu sekarang, dia kekalkan. Macam tu. Okay. Ni korang akan belajar banyak. Saya rasa korang masa form 4 form 5, cikgu-cikgu sekolah akan lebih mahir. Tahun ni memang cikgu-cikgu sekolah tak banyak mahir nombor 4 ni. Okay. Jadi banyaklah negeri-negeri keluarkan modul untuk jadi panduan supaya cikgu-cikgu boleh mengajar kat sekolah. Sebab benda ni adalah benda yang paling rare, paling baru, tak pernah wujud dalam sejarah SPM. Kalau korang tak tahulah, bahasa Melayu klasik kepada bahasa standard. Memang dalam sejarah SPM tak pernah keluar benda ni. Kenapa tak pernah keluar? Sebab korang kena tukar petikan. Selama ni kita hanya jawab soalan, tapi kena tukar petikan 100%. Memang tak pernah keluar lah. Okay. So, saya rasa ini saja kot perbincangan kita dah 10 suku dah pun. Okay, dah itu sajalah. Okay, okay, dah. Itu saja, masih banyak. So, simpan dokumen ni, save. So, minggu depan kita akan sambung dokumen English dengan BM tu pada hari yang sama, waktu hari sini malam. So, tahniah kita dah masuk tingkatan 4. Saya rasa ini peluang yang bagus untuk korang explore dan expose. Ambil peluang yang ada ni berbanding kawan-kawan awak yang kat luar sana tak tahu apa. Saya cadangkan korang ajaklah diorang masuk. Okay? Sayang kan diorang tak lambat tak tahu apa kan masuk belajar awal-awal. Sebab kita belajar guna kereta model, kita belajar semua benda. Kalau kat sekolah mungkin dia akan ajar step by step. Mula-mula belajar ni dulu kan. Jadi bila belajar semua benda, korang akan nampak benda yang senang. Benda senang tu korang boleh buat latihan awal-awal. Contoh apa latihan yang korang boleh belajar awal-awal tanpa cikgu. Ni. Soalan nombor 3 ni. Soalan nombor 3 adalah soalan yang korang boleh belajar tanpa cikgu. Serius saya cakap. Yang tak faham baru tanya cikgu. Korang boleh belajar tengok skema jawapan, tengok soalan. Okay. Semua bahan-bahan ni mana dapat, korang boleh buka Telegram. Okay. Type je kertas trial, kertas percubaan dalam Telegram. Bersepah. Saya cakap awak, memang bersepah. Ambil, siap ada skema jawapan lagi. Ambil, buat. Okay. Dah itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye-bye. Selamat malam.